wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahillazi ja'ala salata tariqatal muttaqin wa ja'ala fiha qurratu 'ainin sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Tuan Pengurusi, terima kasih Haji Roslan, terima kasih kepada barisan pihak penganjur daripada PPZ-nya, daripada Badan Khairatnya, dan juga daripada Kuisel juga tempat saya berkhidmat. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam majlis hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan kepada pihak-pihak penganjur yang menerajui Jurustan dan tim semua, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ditetapkan iman, dikurniakan kesihatan agar boleh mengadakan lagi majlis-majlis ilmu macam ni. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan pun amin lah. Jangan marah Haji Roslan, kata orang tua ni buat majlis ilmu. Amin. Seterusnya yang saya raikan, abang-abang, kakak-kakak, muslimin dan muslimat, ayahanda dan bunda, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Jom kita mula majlis kita dengan kita baca surah Fatihah. Pertama sekali kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda lah orang yang paling kemah semayangnya, kerana Nabi sabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang kamu macam mana kamu tengok aku semayang. Maknanya kalau Nabi tak semayang, kita memang tak tahu apa. Okey. Hadiahkan juga kepada, walaupun orang kata buat apa hadiah kepada Rasulullah, dia dah amalan banyak dah, dia dah masuk syurga dah, hadiah kat dia buat apa lagi? Sia-sia. Jangan cakap lagu tu. Pasal apa? Sebab bila kita jumpa Agung, kalau Agung mai ziarah NSTP, Agung balik tangan kosong ke dapat hadiah? Dapat hadiah lah, no. Adat dia. Pasal bukan Agung boleh beli 10 ke hadiah yang kita bagi tu, 20 dia boleh beli, beratus ke dia boleh beli dengan duit yang dia ada. Tapi kita bagi sebagai tanda penghargaan. Jadi penghargaan kepada Nabi, bawa agama baik kepada kita, hadiahkan Fatihah kepada Nabi. Pada para sahabat, kepada ahli keluarga baginda, hadiahkan pada para tabi'in, hadiahkan juga kepada semua kaum muslimin dan muslimat, yang khususnya hari ini kepada warga NSTP. Mungkin dulu daripada dengan kita rajin belajar ilmu, tapi Allah ambil daripada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء والحمد لله رب العالمين. Khair. Jadi hari ini saya ada di tempat tuan-tuan NSTP untuk pertama kalinya.
menceritakan first time main tu nak cerita pasal semayang pada satu buku yang saya tulis sendiri, tetapi bukanlah saya tulis ni maknanya idea saya ada, saya huraikan sahaja daripada buku asalnya. Nipis je buku tu, karangan Syekh Daud Al-Fatani, ada dalam buku tu saya tulis nama dia, sejarah hidup dia. Saya tulis juga tentang matan yang ada dalam buku asalnya. Macam contoh Syekh kata orang yang pertama-tama sekali mendirikan sembahyang subuh adalah Nabi Adam AS. Ketika baginda turun daripada syurga, bumi dalam keadaan gelap. Itu semua saya tulis balik asal, saya hurai dengan mendatangkan ayat Al-Quran. Sebab masa dalam kitab dia tak ada benda tu. Sebab apa? Sebab Tok Syekh alim. Tok Syekh dia tulis, dia syarah, dia alim. Orang yang dengar aja yang mencatat. Sekarang kita nak baca sendiri, tak ada nak pergi sebab kerja dan sebagainya. So saya datangkan kepada tuan-tuan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran apa yang ada dalam cerita pasal semayang ni. Baik, itu sebagai mukadimah dia. Dan mukadimah yang kedua saya perkenalkan diri saya dulu kat tuan-tuan lah. Walaupun NSTP tu baca surat khabar ke, saya cerita first hand cerita dia. Nama saya, nama penuh, tapi dalam surat khabar tak pernah tulis lagi nama penuh ni. Nama saya Don Daniel bin Don Biyajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar. Saya berasal daripada Pulau Pinang, anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Saya kahwin dah 2 orang anak. 2 orang anak. Saya dah kahwin dah 2 orang anak. Saya belajar rasanya sama kot dengan siapa yang kerja di NSTP. Rasanya belajar sama. Saya pergi sekolah rendah macam tuan-tuan sampai darjah 6, ambil UPSR. Pergi sekolah menengah, ambil PMR. Lepas tu pergi naik atas lagi ambil SPM. Saya UPSR, KMR, SPM sama. Saya batch tahun 1996 UPSR, PMR 99, SPM 2001. So umur saya sekarang 31. Umur saya 31. So saya UPSR 4A, PMR 4A, SPM pun 4A. Yang ni orang panggil apa? Istiqamah. Istiqamah, kekal 4A. Sebab tu tuan-tuan tak pernah dengar ceramah kecemerlangan Ustaz Don. Tuan-tuan bagi ke anak-anak tuan-tuan, tu dia berudum. Jadi saya rasa sama. Lepas saya tingkatan 5 baru saya hafal Quran. Umur saya 18 tahun baru saya hafal Quran. Saya habis khatam 30 juz umur saya 21. Lepas tu baru saya pergi Mesir. Saya selalu beritahu ke orang, point tang sini, siapa nak start apa aja anytime. Quran ni bukan buku, Quran ni wahyu. Diikut Allah Ta'ala. Allah kata apa? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, kamu bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Jangan takut, kamu pasti akan jumpa dia. Allah sebut dalam Quran. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kamu sungguh-sungguh, kamu pasti akan jumpa Allah Ta'ala. Jangan takut. Mesti jumpa, jangan takut. So, tuan-tuan nak apa-apa sebab dia wahyu. Okey, depan ni ada kursi kosong lagi. Mai duduk. Tak apa, dengan saya tak ada masalah, tak ganggu. Mai duduk. Tak ada apa mai duduk. Mai duduk. Kena ayat liok lagi bagus. Minum Milo bagus minum Milo secawan. Mai duduk. Tak ada apa. Luar ada 2, sini ada 1. Ini ada tambah, mai duduk. Tak apa. Mai cukup. Haji Roslan duk bagi ke orang kita, dia tak ada tempat duduk. Tak apa, Haji Roslan duduk sini. Kata dia. Mai duduk. Ngaji elok, tak apa. Sebab apa yang saya sampaikan insya-Allah rasanya tak ada orang cerita. Sebab yang ni dia kitab lama, orang budak-budak muda, ustaz-ustaz muda tak baca. Mai duduk. Wah, tamam. Tu saya duk panggil tadi daripada tadi masuk, tak mau masuk. Itu dia lah. Kena buat second round. Okey. Baik sembahyang. Kita cakap sembahyang lah. Solat Arab, mayang Melayu lah. Benda yang sama. Walaupun orang marah, orang kata apa pakai sembahyang ni. Sembahyang sama. Sembahyang, solat. Sembahyang adalah satu ibadah penghambaan diri kita kepada Allah yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
Hak tu tuan-tuan semua belajar betul sama dengan saya. Betul ya? Kita pergi kat sekolah dulu, cikgu kata sembahyang adalah satu perbuatan yang ada pada dia bacaan juga yang dimulakan dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sebab tu kalau macam kita kata dulu zaman kita lah, saya rasa semua zaman ni tak ada lah, tengok muka tak ada yang terlalu muda sangat. Maknanya kita zaman mak bapak pak kita pergi surau, kalau dia balik itu kita tak bangun sembahyang lagi, mampuih. Kita tak bangun sembahyang subuh lagi, mampuih. Tak, jangan kata dia balik, dengar bunyi kasut dia, dengar bunyi motor lah, pom 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 pom, terjun katil. Mak kena duduk gerak ni. Oi, bangun ni. Mayang suruh bagi pak yang balik, mampu yang kita sembahyang. Kita duduk sehari pak kita main. Pom 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 pom. Pak dia, "Assalamualaikum. Bangun nak pergi pula tu." Tu dia tengok dah bangun dah. Pergi toilet dah. Ada hari sangkut juga tak dan. Pak dia tak pergi naik motor. Pak dia naik basikal. Tak dengar bunyi. Kayu biasa sampai rumah, sampai buka pintu. "Assalamualaikum." Bangun lagi budak tu. Tak tahulah tadi kejut tak bangun lagi. Lepas tu pak dia berjalan bunyi papan. Weh, Allah dah dekat dah. Baru bangun tidur. Nak keluar nampak sangat baru nak sembahyang. Pak dia selok tu dia terjun katil, dia duduk tahiyat akhir. Assalamualaikum. Pak dia selak, pak dia tengok dia tengah duduk tahiyat akhir. Pak dia akan kata dia sembahyang ke tak? Pak dia akan kata dia sembahyang. Sebab apa? Sebab daripada takbiratul ihram sampai bagi salam, siapa yang buat antara tu semuanya dipanggil sebagai sembahyang. Betul tak? Itu cara nak bagi mudah faham apa itu sembahyang. Sembahyang adalah satu perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Buatlah apa pun anggota yang ada dalam tu, semua panggil sembahyang. Boleh bang? Okey, itu sembahyang. Jadi soalan dia sekarang ialah sembahyang ni main mana? Macam tu soalan dia. Hak tu cerita buku ni. Sembahyang ni main mana? Kita duk tunggin terbalik apa semua ni, main mana? Ya Rasulullah belajar siapa? Takkan Jibril duk main duk betul pula? Ataupun sebelum Jibril main, Nabi tak pernah sembahyang langsung? Tak tahulah. Jadi dari situlah saya nak hurai kepada tuan-tuan apa itu sejarah sembahyang. Sembahyang yang tuan-tuan duk buat ni dia main mana? Supaya bila kita belajar sejarah ni, kita melengkapkan agama kita. Pasal apa kita melengkapkan agama kita? Nak mengaji Islam mesti kena ada dua. Tuan-tuan yang datang sini nak mengaji Islam mesti kena ada dua. Mesti belajar teori, mesti belajar amali. Dengar elok dulu. Teori ni yang kita duk buat lah ni. Kita baca buku, sembahyang kena rukuk, kita pun rukuk. Sembahyang kena sujud, kita pun sujud. Sembahyang kena ada salam, kita pun bagi salam. Wajib berkeluar zakat, kita bayar zakat. Kita buat semua benda tu, itu semua teori. Pasal apa teori? Sebab kita tak tahu benda tu terbukti ke tak. Kita tak tahu. Habis nak bukti dia apa? Amali. Amali nak tengok tak mana? Aku sembahyang pagi tadi subuh, mana aku nak tahu sembahyang aku Allah terima ke tak? Aku doa Allah terima sembahyang aku. Saya doa supaya Allah terima amal ibadah tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Kita memang nak Allah terima, tapi confirm ke hantu ke Allah terima? Uish, tak tahu, macam mana nak tahu? Jadi tak terbukti lagi teori kita betul. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang yang beriman yang mayang dia khusyuk. Mana kita nak tahu? Jadi nak tahu tu dia kena ada amali. Amali nak tengok tahu mana? Ni lah tajuk dia, sejarah. Sebab tu nak mengaji agama kena belajar sejarah. Sebab apa? Berjayalah orang yang beriman yang sembahyang. Of course, tengok Nabi, tengok para sahabat, tengok zaman Osmaniyah, tengok zaman Abbasiyah, tengok zaman Salahuddin Al-Ayyubi, tengok zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita boleh bukti. Pasal apa? Mereka sembahyang, mereka beriman, mereka berjaya. Nampak tak? Dia punya bukti teori tadi tu betul. Sebab tu kena mengaji sejarah. Sebab tu Islam dalam Quran sendiri, dia punya orang NSTP ni semua orang cerdik belakang kan. Jadi kita pakai bahasa tinggi sikit lah, bahasa universiti. Sebab tu dalam Al-Quran, metodologi, method dia cerita, mesti kena cerita sejarah. Mesti cerita sejarah. Berapa benda je yang Allah cerita masa depan tentang kejayaan. Kiamat pasal dak ni yang masa depan berlaku. Rom, Allah masa tak keluar pula dah. Itulah. Ada lah tu nampak siapa awek seksi tadi. Saya pun manusia juga. Dah tayang tengok lah. Tak tayang tak cari. Okey, sambung. Ada lagi kalau saya ingat saya bagi contoh lagi nah. Ni ada. Dah dapat dah nampak. Mana yang tengok tadi tu pandangan sekali. Okey. Apa dia? Abu Lahab.
Tabat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayaslana. Sa tu akan, sa tu dia akan datang. Sayaslana, yaslana bakar salai dia, sayaslana akan bakar akan salai dia atas api neraka. Maknanya dia confirm masuk neraka sebab nama dia dah termaktub dah akan masuk neraka dalam Quran. Benda yang bila termaktub dalam Quran, benda tu confirm akan berlaku dan tak boleh ubah. Contohnya orang perempuan mengandung 9 bulan 10 hari lebih kurang, within that term Allah sebut hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mengandung, lahir anak, susu, bercerai susu 30 bulan. Cuba kira elok-elok, betul tak 30 bulan? Mengandung 9 bulan, hari susu anak 21 bulan, setahun setengah lebih kurang begitu. Lebih kurang begitu. Itu just nice. Nak elok 2 tahun. Allah sebut dalam Quran wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma radha'ah. Juzuk kedua, bunga yang ke-7. Tengah-tengah muka surat belah kanan. Apa dia? Ibu-ibu, susukan anak kamu 2 tahun berturut-turut. Ini bukan nasihat Jabatan Kesihatan. Ini nasihat Allah. Sibrat Allah. Wa man ahsanu minallahi sibrah. Allah bagi nasihat. Allah punya nasihat tu. Kena ikut Allah Ta'ala. Jadi Allah yang cerita. Jadi semua ibu, daripada zaman dulu sampai lah. Daripada Tok Wan kita pun cakap 2 tahun sampai lah. Zaman lah dia cakap 2 tahun. Sebab Allah sebut dalam Quran. Mana ada orang biasa mengandung 4 bulan lahir anak. Tak boleh. Tak jadi. Benda tu dia tak berlaku. Sebab itulah Nabi Adam umur dia panjang. Siti Hawa umur panjang. Pasal apa? Mengandung 9 bulan 10 hari. Kalau lah umur mereka pendek lagu kita, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, walaupun paper metro ke apa ni bagi tahu kita orang tua-tua banyak hidup hari ni. Betul? Paper metro dan baca lagi lah. Orang tua-tua zaman lah ni banyak yang hidup lagi. Duk baca tajuk tu kata, macam doa mati pula kat orang tua-tua ni. 70 paling gagah sekali anak kita apa? Dah lah paling gagah kita boleh pergi sampai umur 40 aja orang bagi nasihat. Hampa takat 40, 41 sudahlah. 45, 50 tu nanti orang kata cucu pula kalau dapat anak. Malu kalau mengandung. Allah, macam mana nak cakap korang ni? Kak Mah umur 55 tahun mengandung. Allah. Kak Mah elok makan asam. Udah lah, Kak Mah malu lah nak cakap ni. Siapa? Mengandung lah. Tak amboi, Kak Mah gatal manyam. Orang kita dia tak boleh, dia tak jadi bangga lah tengok kemah meneruskan zuriat apa bagus. Kita dia ada had umur. Kalau jenis lagu macam bangsa kita boleh tahan berapa orang anak. Paling maksimum bukan kalau isteri seorang dekat 13-14 orang kita boleh jadi. 13-14 orang tak boleh pergi lajak tu nenek saya. 13-14 orang mana boleh pergi lajak lah. Kalau isteri 2-3 pun boleh dapat 20-25 lagu tu. Tapi kalau takat seorang isteri 14-13 paling tinggi. Habis macam mana Nabi Adam nak memeriahkan alam? Jadi umur dia kena panjang. Pasal apa? Allah sebut dalam Quran, mengandung mesti 9 bulan 8 bulan, 7 bulan. Itu terms dia Al-Quran sebut. So sama macam tadi, bila disebut dalam Quran tabat yada abi lahabin wa tab, sayaslana ranza talahab tu hang mesti confirm masuk neraka. Abu Lahab tak mati ke? Macam mana Quran boleh confirm dia masuk neraka? Cuba bayangkan kalau tiba-tiba lah dia dengar Nabi duduk semayang, duduk baca Abu Lahab masuk neraka, Abu Lahab masuk neraka. Dia main-main kat depan Muhammad, aku nak bukti Quran hang bohong. Pasal apa? Sekarang aku nak mengucap 2 kalimah syahadah. Hang nak kata apa? Dia boleh buat lagu tu. Tapi pasal apa dia tak buat? Sebab Quran dah sebut dah. Bila masuk aja nama dalam Quran, settle, habis. So, adik pada kita punya perbincangan kita tadi dia, bila cerita pasal sejarah, dia membuktikan apa yang ada pada teori tadi. So, bila Allah kata berjayalah orang-orang yang bersemayang, orang tu pasti akan berjaya. Alright? So, kita ikut balik apa teori dan juga apa amali yang dah ada dalam sejarah. Sebab tu mesti kena mengaji sejarah. Baik, kembali pada topik kita. So semayang yang kita ada ni, macam mana asal dia, rupa dia, ataupun kalau boleh saya mula sebagai simple, siapa Nabi yang mula-mula semayang? Siapa Nabi mula-mula semayang? Kalau kata Nabi Musa belajar daripada siapa? Kalau kata Nabi Muhammad belajar daripada siapa? Dia berkata Jibril mai mengajar. Kalau dalam hadis, Jibril mai jadi imam kat Nabi, bukan Jibril ajak Nabi semayang. Jibril jadi imam. Kalau jadi imam, macam mana Jibril nak tegur Nabi kata lepas ni rukuk, lepas ni sujud? Mesti Nabi confirm, lepas ni nak buat apa ni? Saya Jibril rukuk. Oh, rukuk. Nabi pun rukuk pada betul. Lepas tu, Nabi nak bangun, Nabi tengok Jibril. Bangun dah lagi. Sebab dia tak tahu. Macam anak kita, dia tak tahu. Dia nak ikut kita jadi imam. Dia mesti teragak-agak, apa yang aku nak buat lepas ni? Jadi Nabi dah. Nabi berimamkan Jibril, terus semayang dia. Tempat depan semayang tu, tempat yang tu Imam Masjidil Haram duk semayang sekarang dekat Kaabah tu, itulah tempat Nabi dengan Jibril semayang. Tang situ. Jibril jadi imam, Nabi jadi makmum. Jibril alaihissalam, Sayyidina Jibril alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawapannya ialah, mari kita ambil daripada awal. Sembahyang. Ayat ni yang saya cerita ni tak ada dalam buku. Sebab yang ni
Bila saya duduk contoh benda ni dah lama-lama, lagi saya duduk buat kajian, lagi banyak benda baru saya dapat. Lagi banyak. Macam hari ni saya nak bagi kat tuan-tuan, ada 2 benda baru saya baru jumpa juga dalam Quran. Bukan kata baru jumpa, benda dah lama. Baru jumpa kata, oh ya Allah, powernya. Antaranya sebagai contoh, dia membuktikan jawapan saya apa dia. Allah sebut dalam Quran, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Juzuk 15 Surah Al-Isra ayat yang pertama. Tuan-tuan, muka surat belah kiri tuan-tuan dalam Quran. Apa dia Allah Ta'ala kata? Maha suci Allah yang telah menjalankan Nabi dalam satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Soalan saya kepada tuan-tuan, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ni namanya tuan-tuan dengar masa bila? Daripada dulu sampai lah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Baik, kita tengok masa zaman Nabi Adam dengan Nabi-Nabi lain, dia sebut Masjidil Haram ke dia sebut nama lain? Dalam Quran, dalam zaman Nabi Ibrahim, dalam zaman mana pun, semuanya sebut Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Fikir balik logik. Masjid kata asalnya sajadah, sujud. Masjid tempat sujud. Bahasa Arab panggil isim makan. Tempat menunjukkan tempat, dia kena tambah mim depan. Masjid. Solat semayang, musalla tempat semayang. Masjid sujud, masjid tempat sujud. Mana boleh Allah menggunakan perkataan masjid bermula daripada zaman Nabi Adam kalau orang tak tahu masjid tu benda tambah. Boleh faham? Itu dah bagi clue dah sikit tu. Maknanya semayang ni dia main daripada zaman Nabi Adam lagi benda tu Allah dah bagi. Sebab dia sebut masjid. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Dalam Quran pun tuan-tuan nak jumpa banyak serta pasal Masjidil Haram. Daripada zaman dulu. Okey, itu satu. Yang kedua, Allah sebut dalam Quran, wa id akhadha Allahu mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salah. Dan ketika Allah ambil perjanjian, masa Allah ambil perjanjian ini mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa angkat gunung. Nabi Musa angkat gunung dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat kata Nabi Musa arahkan malaikat angkat gunung. Tak kisah mana-mana. Yang penting angkat gunung untuk apa? Nak hempuk atas Bani Israel kalau mereka tak mau terima janji dengan Allah. So apa janji dia? Dia akan buat baik dengan semua orang. Dia akan ni. Dan satu lagi apa? Wa aqimis salah. Dia mesti akan mendirikan semayang. So macam mana Allah nak ambil perjanjian dengan Bani Israel kalau dia tak tahu semayang? Nampak? So bertitik tolak daripada situ. Itu benda baru kot saya jumpa masa duduk bergaduh dengan bini. Masa duduk bergaduh dengan bini, geram kan. Nak lawan dengan isteri kan, isteri cakap banyak. Kita tak nak cakap. Kalau dia cakap jadi salah. Diam. Bila dia buka Quran, mengulang Quran dalam kereta. Dia duduk diam, saya duduk diam, mengulang Quran. Dapat ayat tu. Ambil tangan dia, cium. Terima kasih. Bergaduh dengan you yang pasal tu dah dapat. Dapat idea satu. Ayolah nama-nama abang-abang, kakak-kakak yang saya kasih sekalian. So bertitik tolak daripada situ. Maknanya semayang ni bermula daripada zaman awal lagi, zaman Nabi Adam. Tapi saya tak mau cerita lagu tu. Saya ambil satu-satu bagi tuan-tuan faham. Okay, tadi saya bagi dah clue-clue. Basic. So ada Allah sebut spesifik. Nabi ni semayang, Nabi ni semayang, Nabi ni semayang, Nabi ni semayang, Nabi ni semayang. Baik, kita mula daripada Nabi Muhammad naik ke atas. Kita ambil Nabi Aisyah. Nabi Muhammad confirm lah. Nabi Muhammad confirm lah. Saya baca dah tadi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang kamu macam mana kamu tengok aku semayang. Okay. Yang ni kita ambil Nabi Aisyah. Atas sikit daripada Nabi. Ada tak? Ada. Surah Maryam. Surah Maryam. Ketika mana Siti Maryam bawa balik Nabi Aisyah dalam keadaan Siti Maryam tak ada suami. Siti Maryam tak ada suami. Tapi sebelum tu saya ada nak bagi tahu sikit dekat badan khairat. Tadi sebab Haji Ruslan kata terima kasih kepada warga kerja Muslim NSTP yang main kan. Patutnya lepas ni yang ni jangan buka pada orang Islam, buka pada semua. Sebab apa? Saya dah kena bagi tahu tuan-tuan. Sampai bila agak-agak tuan-tuan nak mengislamkan orang? Nabi ajak kita bukan saja suruh orang jadi baik. Nabi suruh orang ajak bagi masuk Islam. Sebab Islam agama betul. Takkan tak kesian tengok kawan duk kawan semeja dengan yang lama. Dia bukan agama Islam. Dia duk jadi salah. Kena dakwah dia masuk agama Islam. Itu kerja yang Nabi ajak.
Saya pesan kat pejabat saya sama juga. KPI kita kali ni, berapa ramai kita berjaya mengislamkan orang dengan program kita. Buat macam-macam program, gah-gah. Tapi sesama orang Islam. Orang Islam nak bagi yakin buat apa? Dah memang dia tahu Nabi semayang. Saya tahu apa teruk-teruk. Masuk ya Pak, tuan-tuan. Nabi semayang, tuan-tuan kena semayang. Selesai. Orang yakin lah. Tak payah serta begitu. Panggil orang yang bukan Islam, bagi dia dengar juga, bagi dia tahu apa yang kita duk bincang. Sebab orang selama ni mungkin daripada ingat kita duk bincang suruh buat bom ke apa. Buat bom apa, muka handsome lah ni. Orang tak tahu apa kita bincang. Buka, bagi dia pamai. Next time, bagi dia pamai. Duduk awal-awal depan ni, dengar. Dah sekerat jalan rasa tak faham, kita apa boleh keluar. Saya boleh tanya ni. Okay, kita sambung lah. Bermula Nabi Isa, ketika mak Nabi Isa, Siti Maryam, bawa masuk Nabi Isa ke dalam kawasan kampung dia. Sebab masa itu Siti Maryam dia takut, dia mengandung dalam keadaan dia tak ada suami. Kita berlaku interaction antara perempuan dan juga lelaki, maka jadilah ada mengandung itu. Kalau mengandung tanpa ada ni, itu satu benda yang ajaib, orang tak boleh nak cerita. Tapi malaikat dah habaq dah dekat Siti Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki. Ini surah Ali Imran, muka surat belah kiri, 1, 2, 3, 4 baris daripada atas. Ayat 43, 44 tu cuba tengok dia. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ai Maryam, Allah pilih kamu, muliakan kamu, sucikan kamu dan bagi kamu mengandung. Ini Allah yang pilih. Kadzalika rabbuki, inilah Tuhan kamu wahai Maryam. Jadi Siti Maryam dia boleh terima tu sebab dia beriman. Tapi macam mana nak explain dekat orang? Hana abang kata Jibril mai tiup roh masuk dalam hang, tiba-tiba duk jadi mengandung pun. Orang tak boleh nak terima. Orang kata yang tu semua cari alasan. Jadi Siti Maryam bawa diri lari. Sebab nak lahir Nabi Isa. Lahir Nabi Isa bawa balik. Sebab Allah kata, Maryam balik. Allah beritahu, Maryam balik. Siti Maryam dia tak tahu nak buat macam mana. Maka Allah kata dekat dia, faquli, surah Maryam, muka surat belah kanan atas sekali. Faquli inni nazartu lirrahmani sawma. Allah ajak Siti Maryam jawab lagu tu. Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Hari ni aku nazar, aku tak mau bercakap dengan siapa pun. Siapa mai pun aku tak mau cakap. Allah suruh Maryam jawab lagu tu. Siti Maryam dah Allah bagi suruh jawab tu, dia pun jawab lagu tu. Sampai kampung, orang tengok dia bawa anak baby, mesti duk menangis lah apa duk dia bawa, tengok duk gendong anak bawa lagu tu. Kata, Maryam, sambungan dia lah, Maryam, siapa dia ni? Siapa bapak budak ni? Hang terkenal dengan perempuan baik. Yalah, confirm lah sebab Imran bapak Maryam, surah Ali Imran kan. Ingat Imran yang famous dalam agama kita ada dua yang famous. Satu bapak Nabi Musa, Musa bin Imran. Satu lagi pak Siti Maryam, Tok Wan Nabi Isa, Isa bin Maryam bin Imran. So apa makna dekat sini? Saya bagi tahu tuan-tuan siap. Bila ada macam ni, ini membuktikan kapasiti tuan-tuan dan saya. Apa dia? Dalam Quran Allah meraihkan orang yang bukan Nabi. Imran bukan Nabi, tapi Allah sebut nama dia sebab keluarga dia bagus. So tuan-tuan dengan saya, kita berkapasiti untuk jadi keluarga yang Allah raih. Sebab Allah bagi bukti dalam Quran. Tak semestinya keluarga Nabi. Ada keluarga bukan Nabi, anak cucu dia jadi Nabi, tapi dia bukan. Mak, isteri, anak dia bukan. Siti Maryam bukan Nabi, sebab orang perempuan. Tak boleh. Ini Allah bagi bukti. Kalau kata keturunan Rasul saja mulia, apa? Dah. Keturunan Rasul paling mulia. Tapi ada keturunan yang bukan Rasul, aku muliakan dalam Quran. Nama dia Imran. Nama tajuk surah Ali Imran. Itu saya beritahu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita diajar untuk baca doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Allah, jadikan aku, zuriat aku, isteri aku, ada zuriat kami menjadi penyejuk mata hati. Tapi kita tak amin dekat situ. Kita sambung doa tu lagi. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan keturunan kami adalah imam bagi orang bertakwa. Tuan-tuan yang minta, tak ada orang paksa. Tuan-tuan yang minta supaya Allah jadikan keturunan tuan-tuan itu penghulu, pemimpin kepada orang yang bertakwa. Pasal itu anak-anak tuan-tuan zaman sekarang cerdik. Cuma bezanya kita tak bersedia menjadikan dia seorang pemimpin orang bertakwa. Itu salah. Itu salah kita. Sebab tuan-tuan dengan saya sama. Kita baca doa daripada awal kot. Daripada sebelum kahwin kita dah baca doa amin, doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama daripada awal kita sebelum kahwin lagi. Takkanlah 20 tahun baca doa dekat Allah, Allah tak dengar sekali. Bohong lah.
Siapa yang dekat sini dia berdoa daripada dulu, doa dia tak pernah sekali pun Allah kabul? Tolong angkat tangan. Mana ada minta ni tak dapat ni, dapat hak ni. Tapi minta hak lain tak dapat ni, dapat yang ni. Ataupun minta ni dapat yang ni. Nak pergi umrah, dapat pergi umrah. Tu Allah dengar lah maknanya. Mana ada Allah pernah tolak? Habis takkan minta nak jadi keluarga baik Allah tak dengar langsung? Bohong lah. Allah dengar. Tapi pasal apa tak apa jadi? Pasal kita tak apa-apa bersedia. Tuan-tuan kena build up keluarga tuan-tuan bersedia dengan doa yang tuan-tuan baca tadi. Nak jadi ketua kepada orang muttaqin, orang bertakwa bukan senang. Tu dia dandan. Saya tak azan terus kata. Pergi keluar mau setan-setan dalam ni tak. Tak apa kau relax. Okey, benda biasa. Biar ni dulu tak apa. Okey, sambung. Jadi bila Siti Maryam berbalik Nabi Isa, orang semua kata kat Nabi Siti Maryam ni, Maryam ni siapa ni? Hang terkenal dengan perempuan baik, pak hang orang baik, mak hang orang baik. Pasal apa duk bawa perkara terkutuk lu ni? Siti Maryam jawab macam tadi. Hari ni aku puasa, aku tak mau cakap dengan siapa. Inni nazartu lirrahmani sawm falan ukallima al-yawma insiya. Dia tak cakap. Fa asyarat ilaihi. Dan Siti Maryam isyaratkan kepada anak dia. Dia tunjuk anak dia. Ni hampa nak tanya, tanya dia ni. Dia yang mai ikut suka dia. Duduk dalam perut aku keluar. Ni, tanya. Lepas tu dia jawab kat dia. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, macam mana budak duk ada dalam boyan ni nak bercakap? Budak duk ada dalam kendongan kita ni, macam mana duk nak cakap? Tiba-tiba Nabi Isa jawab. Baby lagi. Nabi Isa jawab. Qala inni Abdullah. Aku ni hamba Allah. Qala inni Abdullah. Ataniyal kitab. Waja'alni nabiyya. Aku ni hamba Allah. Allah bagi dekat aku Injil. Dan aku dijadikan Nabi. Sambungannya. Waja'alni mubarakan aynama kuntu. Dijadikan aku berkat mana saja aku pergi. Wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya. Dan aku diwajibkan oleh Allah untuk sembahyang dan zakat sepanjang hidup aku. So Nabi Isa pun sembahyang. Baby lagi dah tahu dah kena sembahyang. Timbul persoalan. Macam mana dia baby dia tahu sembahyang? Adakah mak dia sembahyang? Ada jawapannya dalam surah Al-Imran tadi. Allah sambung kepada yang tadi. Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Bawah dia tu Allah sambung. Allah kata apa? Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Maryam, takwa dengan Allah dan sujud, rukuk dengan orang yang rukuk. Rukuk dengan sujud ni tak ada dalam zakat. Rukuk dengan sujud tak ada dalam. Mana ada orang bayar zakat dalam keadaan sujud? Kalau bayar lambat sekalipun, lambat bayar bersujud. Tu imam ni ambil lah zakat saya ni, tolonglah. Mana ada? Haji ada sujud dengan rukuk dalam haji? Mana ada? Sa'i tak pernah ada orang bersujud. Sujud kalau sambil sa'i sujud berdarah lah day-day tu. Mana ada? Ada orang puasa sujud? Mana? Oi, mat mana? Dia puasa. Mana hantar? No, tengok bersujud tu. Mana ada? Sujud dengan rukuk ada satu je. Kat mana tuan-tuan? Dalam sembahyang. Allah dah abang dah kat Siti Maryam. Maryam rukuk, sujud dengan orang-orang yang rukuk. Dengan orang yang sembahyang. Pasal apa highlight dia rukuk? Salah satu bahagian yang ulama sebut sebab rukuk tu pasal tang situ dapat rakaat lah. Rakaat nak kira tang situ. Berapa kali kita rukuk kan? Bukan berapa kali sujud tau. Jangan silap. Berapa kali kita rukuk, itu dapat kita punya rakaat. Okay, khair. Dua, saya bukti dah. Nabi Isa dengan Siti Maryam. Timbul soalan. Ustaz, Nabi Isa dengan Rasulullah jaraknya jauh. 500 tahun. Macam mana orang boleh duduk semayang lagi? Bohong lah. Tahu-tahu semua dia jadi khurafat lah apa agak. Cerita apa Syamsul Yusuf ke apa dia kata. Khurafat dia kata ni apa semua hilang lah apa semua, tiba-tiba dia ikut pergi sembah tokong apa dia kata. Mana nak tahu apa semua. Saya kata betul boleh jadi tapi relax dulu. Dia ada jawapan dia. Jawapan dia ambil tuan-tuan sebagai bukti. Ni tuan-tuan sebagai bukti dengan saya. Apa dia? Kita pisah dengan Rasulullah berapa tahun? 1430 tahun. Semayang lagi. Duduk semayang elok macam dulu Kalaulah 1430 tahun pun masih lagi meneruskan sembahyang, takat 500 tahun, setengah daripada 1000 tahun, Nabi senang nak sembahyang. Betul? Boleh faham? Khalas. Ada soalan? Tak ada? Bagus mengaji sekali, faham?
Ni first time dia dengar tajuk ni, mengaji sekali faham. Insya Allah, terang mata hati boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Lagi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Zakaria, Nabi Yahya, cousin Nabi. Kan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Tu Nabi Zakaria. Ayat awal dia. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. Allah pilih Nabi Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Tu yang saya habaq kat tuan-tuan tadi ya. Ala Imran tu Allah puji, kata Allah pilih. Inna Allah astafa, Allah memilih Adam, okey fine Nabi ya, Nuh, okey fine Nabi Nuh. Ala Ibrahim, okey fine Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim anaknya Nabi Ismail, Nabi Ishaq, dua-dua Nabi. Anak dia dua orang, dua-dua Nabi. Bawah dua tu Nabi Ishaq, anaknya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub menabi. Nabi Yaqub dapat pula anak 12 orang, semuanya ketua Bani Israel. Apa dia? Semuanya adik-beradik Nabi Yusuf. 12 orang Nabi. Macam mana tahu kata 12 orang Nabi? Pertama, asbat. Ada kalimah asbat bila sebut Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Asbat, keturunan yang ramai. Pasal apa sebut asbab? Sebab 12 anak Nabi Yaqub semuanya Nabi. Nabi Yusuf punya adik-beradik. Walaupun dia pandai. Maknanya anak tuan-tuan yang mana nakai lagu macam saya dulu, esok besar jadi ustaz. Dia memang macam tu. Baik, sambung. Walaupun dia pandai, kan dia pukul Nabi Yusuf, dia patuk dia masuk dalam perigi, angkat dia bawa pula, jual pula dia. Punya tak guna punya abang-abang. Tapi mau jadi Nabi. Macam mana kita tahu dia semua Nabi? Walaupun asbab tu tak clear. Dia kata asbab ustaz tak clear. Okey, ada lagi satu yang clear. Ayat yang keempat surah Yusuf. Ayat keempat surah Yusuf, apa Nabi Yusuf kata? Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, aku tengok ada 11 bintang, satu matahari, satu bulan sujud kat aku. Abang-abang ni kalau bukan Nabi, Allah tak boleh highlight dia sebagai 11 bintang. Boleh faham? Clear Okay, good. So Nabi, Allah kata Allah pilih keluarga tadi. Bawah tu cerita pasal Siti Maryam. Macam mana mak dia mengandung, mak dia kata wa iz qala Allah nak baca daripada awal apa tadi? Inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at wa laysa zakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam wa inni wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku minta lindung Maryam ni dengan anak keturunan dia semuanya jauh daripada syaitanir rajim. Tapi Nabi Isa tak kahwin Nabi Isa tak sempat kahwin. Nabi Isa Allah dah angkat dah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Depa tak bunuh dia, depa tak salib dia. Sebaliknya kami umpamakan orang lain, kami angkat Nabi Isa naik. Alright? Kalau tuan-tuan nak tahu cerita Nabi Isa duduk di mana, tuan-tuan ingat cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika mana dia lari tu Nabi Yunus masih hidup. Nabi Yunus naik kapal masih hidup. Nabi Yunus duduk atas kapal, terjun masuk dalam laut, masih hidup. Nabi Yunus duduk dalam laut, masih hidup. Ikan paus kan tak kisahlah mana-mana. Whale lah kita kata. Whale tu telan Nabi Yunus, masih hidup. Sebab tu dia boleh zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ahsan tu, bagus. Doa tu maknanya dia tengah hidup. Dia duduk dalam perut ikan, hidup. Lepas tu ikan tu bangun, luah dia balik. Ikan tu bangun dah, keluar daripada laut tu. Kat jungai tu, luah dia, hidup dia. Hidup, dakwah balik. Betul? Tu Nabi Yunus Ke cerita saya bercanggah dengan tuan-tuan? Tak sama lah. Maknanya semua tu Nabi Yunus hidup So sama juga dengan Nabi Isa. Nabi Isa masa dia lari, dia hidup. Sampai dekat tempat Allah nak angkat dia hidup. Allah angkat dia hidup. Masa Allah simpan dia dalam perut ikan paus Nabi Yunus hidup. Dia pun Allah tengah simpan dalam perut alam, masih hidup. Kita tahu Nabi Yunus Allah simpan dalam perut ikan pun pasal Allah habaq kat kita. Penduduk Nabi Yunus tahu tak dia juga mana? Tak tahu. Sama macam kita. Sekarang tak ada orang cerita kat kita Nabi Isa simpan kat mana? Tak tahu. Tapi dia ada. Itu. Boleh faham? Itu contoh. Boleh faham? Orang kata contoh ni ambil tak mana? Bible lah. Bible habaq kat kita.
Kalau nak tahu, dia kata, if you want to know a son of a man, tengok balik cerita siapa? Jonah. Look at Jonah. Dia suruh tengok perumpamaan Nabi Yunus. Ambil itu benda bagus, kita ambil tak betul ya. Okay, fine. Tengok saya. Nabi Zakaria bawah tu. Sebab Nabi Zakaria jaga Siti Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqah. So Nabi Zakaria ada time situ. Nabi Zakaria tak ada anak. Masa tu baru nak doa. So Allah cerita macam mana dia doa. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqah. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria masuk. Nabi Zakaria, Maryam, siapa yang hantar makanan kat hang? Kalau aku tak hantar makanan, mana orang lain boleh hantar? Siti Maryam kata, ni Allah bagi kat aku buah-buah ni. Bila kata Allah bagi, itu special occasion. Allah yang main hantar, suruh malaikat main hantar. Special lah Maryam ni. Terus Nabi Zakaria doa. Apa makna dia? Tuan-tuan, bila ada ruang-ruang masa yang special, ada ruang-ruang barakah, kawan-kawan tuan-tuan dapat anak ke, tak pernah mengandung selama 5 tahun, tuan-tuan dihabak kat tuan-tuan, ni aku nak abang berita gembira, aku mengandung ni, Allah berrezeki aku. Itu special. Tuan-tuan pun doa lah ketika tu apa tuan-tuan berhajat. Nabi Zakaria doa, dia kata, wahai Tuhan yang memberikan rezeki kepada bukan time dia. Apa pasal dia kata lagu tu? Sebab buah yang ada zaman Siti Maryam tu bukan buah pada musim dia. Musim panas, buah musim sejuk. Musim sejuk, buah musim panas. Tak sama musim. So Allah boleh buat. Allah boleh buat. Buah yang tak ada musim pun Allah boleh buat. Takkan Allah tak boleh bagi kat aku anak? Maksudnya kalau aku ni bukan musim untuk dapat anak, maknanya mandul ke apa kan? Takkan tak boleh bagi anak. Dia doa lagu tu, ya Allah bagi kat aku anak yang mungkin aku ni bukan untuk dapat anak, sebab aku tak mau mati seorang-seorang. Rabbi la tadharni fardan. Wahai Tuhan, jangan bagi aku duduk seorang-seorang, aku nak ada zuriat. Dia doa waktu special occasion. Sedangkan dia Nabi Zakaria. Nabi Zakaria doa dia makbul. Nak abang kata Nabi ni pun ada waktu barakah, dia tetap pulun juga doa waktu time tu. So kita ni bukan Nabi, lagi-lagi lah kena pulun. Boleh faham Khair. Macam esok hari Jumaat, kena pulun. Kena bulan. Hari Jumaat kena bulan. Bukan malam Jumaat. Bulan juga. Jadi kata point cantik ni malam ni. Yang malam ni kita kena bulan. Okey, khair boleh faham Ada semua orang tua-tua kan. Lawak orang tua-tua tak apa lah. Gatai ustaz cerita ni. Kesabaran saja. Kawan-kawan yang saya kasih sekalian, sambungan. So Nabi Zakaria dia kata apa? Sambungannya. Ketika malaikat Jibril nak bagi tahu dekat dia dapat anak, masa bila? Wa huwa yusalli fil mihrab. Qala inna Allah yubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Apa dia kata? Ketika Nabi Zakaria tengah semayang dekat dia punya tempat semayang dia tu, malaikat Jibril bagi tahu kat dia, kamu akan dapat anak nama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Sebelum ni tak ada orang pernah pakai nama Yahya tu. Anak hang orang pertama pakai nama Yahya. Oh dahsyat. So tengah buat apa? Semayang. So Nabi Zakaria pun semayang. Settle. Nabi Musa. So saya up terus naik lagi. Nak naik satu-satu boleh makan masa. Naik ambil yang Nabi-Nabi champion sikit. Sebab apa? Ni lagi seminggu dua ni. Bukan. Ni bulan apa? Bulan 3. Lagi sebulan hujung ni. Sebulan setengah lagi masuk Isra' Mi'raj. Kan tuan-tuan semua tahu masa Isra' Mi'raj yang tegur Nabi suruh bagi kurang rakaat Nabi Musa. Kita mesti terfikir macam mana Nabi Musa pandai-pandai duk campur tangan. Dah lah tak pernah mayang, suruh kurang mayang. Siapa suruh? Dia duk fikir lagu tu. Tu saya nak abang kata. Dah, bukan dia pandai-pandai campur tangan. Pasal dia pandai, sebab tu dia campur tangan. Pasal apa? Allah sebut dalam Quran, masa mula-mula sekali dia dapat wahyu, ketika mana Nabi Musa berjalan dengan isteri, dengan khadam dan dengan anak dia, naik dekat atas bukit Tur Sina, dia seorang. Hak bini pun semua tinggal. Pasal dia kata, ni aku tengok atikum bi khabarin au ajidu ala nari huda. Aku tengok dekat atas tu ada cahaya, nanti aku bawa mai kat api sikit bagi panas-panas, ataupun khabar berita gembira. Kod dia tunjuk jalan kita nak pergi Mesir macam mana. Naik atas tu seorang, terus Allah tegur dia. Allah kata, Musa, inni ikhtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih hang, dengar apa aku nak cakap. Musa, ikhla'na alaika innaka bil wadil muqaddas. Itu ni surah Taha tuan-tuan, ayat 12, 13, 14 saya cerita ni.
muka surat belah kiri, sekali selok ayat 14 muka surat belah kanan. Dia kata apa? Musa ikhlaqna alaika. Musa tangaikan slipper. Tangaikan kasut kamu. Sebab tu saya selalu bagi tahu. Pakai kasut pakai slipper ni daripada zaman Nabi Adam ni orang pakai. Tapi hari ni orang pakai slipper Jepun. Slipper apa semua ni zaman-zaman orang Islam tahu dulu dia pakai. Depa yang buat dulu, sebab tu Allah boleh tegur Musa suruh buka kasut hang tu. Musa ikhlaqna alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Kamu ada di atas satu tempat yang suci. Tanggalkan kasut kamu. Nampak tak Allah ajak adab? Nampak tak Allah ajak adab? Apa masalah Nabi Musa duk berjalan daripada padang pasir? Allah Maha mengetahui. Hang, kita kata bahasa kita lah, hang tahu kata Nabi Musa duk berjalan daripada jauh. Duk suruh dia tanggalkan kasut buat apa? Dia baru main daripada jauh. Lepas tu Bukit Tursina, bukannya siap masjid lagi. Tanah padang pasir apa semua tu. Suruh tanggalkan kasut buat apa? Tak, nak bercakap dengan Tuhan. Tanggalkan kasut elok-elok. Allah ajak adab. Sebab tu adab very important. Sebab tu jangan gelak kat orang tua-tua. Jalan dengan orang tua-tua tunduk. Jangan duduk atas bantai, bisui pungkok hang. Apa kena mengena pungkok dengan bisui tu? Mana ada hama tu dia pergi jolok pungkok hang bagi keluar bisui. Tak ada apa tak ada duk kena mengena bantai punya duk jemuk hari-hari. Elok tidur gebu elok kan. Pasal suruh adab tu tempat letak kepala. Betul tak? Jangan duk kaki cunggit ni kat atas lagu tu duk menerak. Betul tak? Nanti mak hang mati. Jangan duk asah pensel depan belakang, nanti mak hang mati. Raja mak mati ya, ayah boleh kahwin dua. Cantik, cantik, hang tu mah cantik. Orang tu mah cantik. Yang tu mah cantik. Mak dia kata kat dia, ni hang jangan duduk lagu tu. Lagi mak hang mati. Cantik mak mati, ayah boleh kahwin dua. Tak, ayah hang mati. Pasal apa duk kata mak mati, bukan. Apalah kena mengena dengan angkat kaki tu mak nak mati. Takkan dia terkejut tengok bulu kaki hang. Maksudnya adab, sopan santun, kena jaga. Sebab Allah ajak benda tu dalam Quran, mesti beradab. Nak buat benda important, pasal tu Dr. Fadilah Kamsah dia selalu ajak. Pasal nak buat benda important, kena ada adab. Nak belajar tu benda important, kena ada adab. Nak jumpa dengan bos, you very important benda, kena ada adab, mesti kena beradab. Allah ajak. Tu saya ambil balik ayat awal apa dia? Sibghatullah. Sibghatullah, acuan Allah bagi. Bila acuan Allah, dia nak ikut cara dia. Dia nak bila hang nak buat benda, buat cara beradab elok-elok. Buka kasut hang. Saya nak tanya tuan-tuan, important ke Allah nak abang kata Musa tolong tanggal kasut dalam Quran? Itu satu benda kecil. Nak cakap buat apa suruh kata Musa tanggalkan kasut? Ruangan tu boleh simpan lagi untuk nak guna, untuk nak sebut perkataan Allah ke zikir pada Allah. Tapi Allah guna juga dalam Quran, suruh kita perhati buang benda tu. Musa tanggal kasut nak sembang dengan aku. Maknanya Musa beradab sikit. Bukan nak kata Nabi Musa tak ada adab. Nak apa kata? Beradab. Mesti kena ada adab. Sebab tu jangan gelak. Supaya bila orang kata Islam kena ada akhlak, kena ada adab. Dia bukan duk kata tauhid pada Allah je, mulut celupak nak main. Tak boleh. Han nak tegur orang apa, orang tak sembahyang, duk kata itu ini. Tak boleh. Duk jerakah orang duk. Jangan. Sebab apa? Orang yang layak kita jerakah sepatutnya Firaun. Tapi Allah kata kepada Nabi Musa apa? Musa, pergi dekat Firaun. Idhaba ila Firaun. Pergi dekat Firaun. Apa dia? Qawlan layyinan la'alli. Kan? Qawlan layyinan. Cakap dengan Firaun tu lemah lembut. Pasal saat lagi dia akan main takut gerun dalam hati dia. Lepas itu saya cakap dengan tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan faham, saya kena pakai nada yang biasa. Tak boleh duk cerakah. Awak takkan apa tak kerti nak main? Dia tak boleh buat lagu tu. Tak boleh, dia tak boleh jadi lagu tu. Tak boleh jadi lagu tu. Pasal itu tuan-tuan, kalau mak kita arwah Tok Wan ke apa yang mana yang nak pergi, jangan duk cerakah tepi telinga dia. La ilaha illallah. Wan, sebutlah dengan saya ni. La ilaha kawan tu, ya Allah, duk dak dengar suara tu, dia kena sebut. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kawan tu dengar benda dia terima dalam hati dia, dak dia terima. Dia tak boleh kuat. Mana duk cerakah kat orang. Mana boleh. Lepas tu benda yang tuan-tuan cerakah kat anak dia tak dengar, tuan-tuan pergi duduk peluk dia, cium dia apa, yang tu yang dia dengar. Allah cipta kita. Inna Allah rifqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi. Allah lemah lembut, dia suka yang lemah lembut, yang beradab, elok, sopan santun, dan dia bagi pada orang yang beradab, sopan santun tu apa yang dia tak bagi pada orang yang kasar. Tak bagi. Tengok Rasulullah macam mana punya lemah lembut, Allahu akbar. Mana Nabi lain dapat macam dia? Betul tak? Mana Nabi lain dapat macam baginda? Mana dapat? Allah dah apa? Allah apa? Patah balik. Musa tanya kasut. Bila dia tanya Allah kata apa? Aku pilih hang. Dengar apa aku nak cakap. Sambungan dia.
Innani anallah. Musa, aku ni Allah. Nampak tak? Allah pilih. Allah tu nama dia. Bukan kita duk bagi. Pasal tu, iaitu bila isu tu orang marah. Pasal apa? Hang kacau pilihan Allah. Allah pilih nama tu untuk dia. Hang duk pergi ke orang lain. Tu yang marah. Allah dalam Quran. Innani anallah. Aku Allah Musa. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sembah aku. Dirikan semayang untuk ingat kat aku. Tu ayat dah. Clear tu. Wa aqimis salata li zikri. Dirikan semayang untuk ingat kat aku Musa. Nabi Musa mengenal semayang tak? Sebab tu tuan-tuan jangan heran. Bila Nabi pergi Isra' Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pergi Isra' Mi'raj, Nabi dapat fardu semayang 5 waktu. Bukan Nabi belajar semayang. Jangan silap. Betul tak kan? Semua orang tahu ilmu tuan-tuan dengan saya sama. Sebab kita mengaji sekolah sama. Kafar. Sama. Tuan-tuan kena ingat saya ni tadi saya tak maklum habis. Saya tingkatan 5. I am a pure science student. Saya pelajar jurusan sains. Saya ambil fizik, kimia, biologi, math. Kalau tidak, saya ambil degree engineering, UTM. Tapi tak pergi. Jadi ustaz. Cikgu tengok. Jadi ustaz, Don. Aku sangka orang lain jadi ustaz. Tak tahan. Hak cikgu seorang lagi kata, Don, jadi juga awak pelajar yang berguna. Rasa macam tak berguna selama ni. Tu. Kita belajar benda yang sama. Kita pergi kelas kafar. Apa dia? Nabi pergi Isra' Mi'raj. Nabi dapat fardu semayang 5 waktu. Mana ke Nabi belajar semayang? Mana boleh Nabi dapat fardu 5 waktu kalau Nabi tak tahu benda tu dia? So Nabi pun semayang sebab apa? Nabi-Nabi sebelum ni pun semayang. Nabi sebelum. Nabi Ibrahim lagi telah lah. Pasal apa? Nabi Ibrahim yang ajak kita doa. Yang saya baca tadi masa doa awal, saya baca Allah maftah alaina. Lepas tu saya baca Allahumma nawwir qulubana. Lepas tu saya baca kat tuan-tuan, Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Raihan buat lagu Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Itu ayat Quran. Apa dia? Nabi Ibrahim yang doa, ya Allah jadikan aku dan zuriat aku rajin mendirikan sembahyang. Mana boleh dia doa lagu tu kalau dia tak sembahyang? Clear? Alhamdulillah. Saya sampai pukul berapa ni? Dia bagi contoh jam pukul berapa? Sampai pukul 2. Nak habis dah? Tinggal lagi 15 minit. Habis ya? Ada soalan? Sat nak mengaji? Rasa sat hampa lah. Rasa sat aku rasa lama. Aku bercakap rasa lama. Tinggal 15 minit lagi. Kan tak tanya soalan apa kan? Nak tanya soalan? Tak ada. Kak? Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanuh. Dua. Cantik. Minta sekali dapat 2 tu ayam. Nak sangat? Pertama, yang ini soalan ni diberikan kepada saya oleh anak. Allah, soalan budak-budak ni seriau Dah betul, soalan budak-budak seriau. Sebab apa kakak? Bagi saya cakap dulu. Sebab tuan-tuan duk tangkap kamera Instax kan, yang tangkap gambar keluar terus tu kan. Kamera tu yang mula-mula keluar, tuan-tuan tahu tak macam mana kamera tu boleh jadi? Cuba tuan-tuan baca sejarah dia. Pasal orang yang cipta tu, dia mula-mula dia tangkap gambar. Bila dia tangkap gambar pakai filem, anak dia kata, abah nak tengok. Dia dekat lagu tu. Lepas tu abah dia kata, nantilah kita kena pergi cuci gambar tu. Anak dia nak juga tengok. Lepas tu anak cakap, abah, pasal apa kedai cuci gambar tak boleh duduk dalam kamera? Budak tu cakap lagu tu. Ayah dia dapat idea, terus buat lagu tu. Tu idea budak-budak saya seriau. Tak boleh nak jawab. Bagi. Pasal mak dia tak boleh jawab tu, mak dia tanya aku ni. Dia tanya, kalau dia bangun solat subuh lambat, sebab dia pernah dengar dalam radio, dalam kereta, dia kata bangun, kalau terbangun lambat terus solat. So soalan dia dekat saya, kita niat tu solat subuh ke atau qada solat subuh? Cantik. Ini budak besar lah kot. Tak, darjah 3. Darjah 3 lah. Memang budak-budak zaman ni genius lah tanya soalan tu. Okey, boleh? Saya jawab insyaAllah. Nak jawab pun macam mana ni, sebab dalam radio kata kalau terbangun lambat bangun terus solat. So niat tu macam mana? Cantik. Soalan yang kedua, saya duk agak tadi dia nak kata, mak, dia kata terus bangun sembahyang, ambil wudu ke tak? Tapi soalan dia lain, cantik. Okey, soalan kedua. Soalan yang kedua, ini soalan diberikan kepada saya oleh seorang kawan yang bukan Islam. Baik. Tapi dia berminat nak mendalami Islam. Cantik. So soalan Jangan lambat tau kakak. Esok Tuhan tanya. rasanya dia dah masuk Islam dah. Jangan rasa, kena yakin lah dia masuk Islam. So
soalan dia pada saya waktu tu, kenapa dia tengok ramai orang Islam ni semayang tengah balik macam nak rak, tapi perangai masih tak boleh pakai lah. Satu dan satu Aduh. yang paling dia tak tahan mulut ni, Aduh. cakap, subhanallah. Subhanallah, tabarakallah. So macam mana dia minta pandang Ustaz? Baik, khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bangun subuh lambat, bangun terus semayang. Niat dia apa? Niat dia qada. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah sebut dalam Quran. Sesungguhnya bagi kita itu sembahyang ada waktunya. Keluar waktu qada. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting sembahyang. Tapi betul tak yang jadi yang saya jawab dengan ustaz dan radio jawab sama. Sebab ustaz dan radio kata bangun-bangun terus sembahyang. Ustaz tu tak abang niat apa? Saya pula abang. Bangun-bangun terus sembahyang, niat qada. Inti dia betul. Betul lah. Maknanya janganlah bangun-bangun betul Allah. Lambat lah. Esok lah qada, malam ni lah qada. Dia tak mau begitu. Bangun-bangun terus ambil wudu, niat qada. Satu. Selesai lah. Pasal apa qada tadi? Sebab dalam Quran kata masa semayang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kena semayang dalam tu. Terkeluar, tak bolehlah semayang waktu tu. Sebab syarat sah semayang masuk waktu. So kalau dah terkeluar waktu, tak ada dah waktu lah. So niatlah qada. Boleh? Selesai. Yang kedua, semayang bagian nak rak. Tapi perangai Masya Allah rak juga. Macam mana tu perangai tu kita? Macam ni lah. Sebab dalam Al-Quran Allah kata Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang ini mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Okey Jadi semayang yang macam mana? Ulama bahas, ulama kata semayang yang boleh mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah semayang yang khusyuk. Jadi habaq dekat dia, kalau orang Islam semayang tapi perangai Masya Allah tabarakallah, maknanya semayang orang Islam tak khusyuk. Kalau dia khusyuk, dia takkan buat macam tu. Itu untuk jawapan. Yang kedua, untuk jawapan tu juga untuk kita. Adab Islam dia ada 3. Sebab saya yakin tuan-tuan dalam ni sama macam saya. Apa dia? Kita semayang tak khusyuk. Jangan duk buat muka teruk. Dia kata ada kata kita semayang tak khusyuk. Mengaku sudahlah. Aduh, mengaku je. Kita semayang tak khusyuk. Kita angkat-angkat takbir tu dah kacau, haru biru. Tak. Lah ni Nabi kata apa? Khusyuk ni. Lau khusya'a qalbu hadha la khasha'at jawarihuh. Kalau dia khusyuk, dia mesti duduk diam. Allah Akbar, duduk diam tegak lagu tu je. Baca semua duduk tegak, tak bergaru, tak bergerak apa. Kita takbir-takbir tengok kaki. Allah Akbar, tengok kaki betul ya. Awal-awal dah lagu tu. Ataupun Allah Akbar, betul kaki soft nak pergi lurus elok kan. Patutnya betul awal-awal. Nampak kita tu tak khusyuk. So dalam situasi kita tak khusyuk, adakah semayang itu akan menggagalkan kita daripada kita berakhlak baik? No. Kena ingat, bab semayang, bab usaha, ambil ayat tadi. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kamu berusaha, insya-Allah kamu jumpa. Sebab apa? Kita ambil cerita yang Nabi cerita tentang bunuh 99 orang. Dia bunuh 99 orang, mai kat kawan tu tanya, Allah terima taubat aku. Tak, dia pancung kawan tu bagi cukup 100. Lepas cukup 100 dia bunuh kawan tu, dia pergi tanya pula orang alim. Allah terima taubat aku. Dia kata terima, tapi hang tak ada dekat sini sebab orang sini semua kenal hang, kata hang tu orang jahat. Saya kira orang duk mengatakan hang tak boleh berubah. Lah ni cara dia, hang kena pergi kampung sana. Kampung sana semua orang baik-baik, hang boleh berubah. Orang baru nak kenal hang, mula hidup baru. So dia pergi. Dia sampai dak kampung tu. Semua orang tahu dia tak sampai, dia mati tengah jalan, betul tak? Dan orang tahu akhirnya ending dia pergi mana? Dia pergi syurga. So sekarang ni dia belum lagi untuk sampai nak buat baik, tapi dia berusaha mencari Tuhan. Dia dapat tak? Dia dapat. So sama macam tuan-tuan. Khusyuk nak semayang? Tak khusyuk. Tapi berusaha nak dapatkan khusyuk. Carry on, tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama, perangai kena ubah. Sebab saya suka kata macam ni. Ini kata-kata saya lah, saya bagi lah. Ini kata-kata saya. Untuk kawan tadi kena habaq lah. Maknanya value semayang orang Islam ini kurang sebab kita tak khusyuk. Okey, sebab kita tak boleh semayang tu mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Sekali lagi saya sebut lah, pasal apa tak boleh. Saya cerita. Tapi sekarang saya nak beritahu untuk kita. Apa dia? Islam dia bina atas 3. Dia mesti ada akidah betul Allah Ta'ala satu. Tak boleh 3, tak boleh 2. Lepas tu dia ada syariah. Arak haram, bohong, berdosa, menipu haram, semua tu ada syariah dia. Dan yang ketiga, dia kena ada akhlak. Dia mesti kena ada akhlak. Orang Islam mesti kena ada akhlak. Akhlak bukan makna tak pernah marah, tak pernah dia bertempat. Dan contoh macam tuan-tuan lah. Anak tuan-tuan minta tuan-tuan pisau.
dengan anak sulung tuan-tuan hak umur 22 tahun minta pisau. Hak yang kecil tuan-tuan tak bagi, hak besar tuan-tuan bagi, walaupun dua-dua anak tuan-tuan. Pasal apa? Sebab time tu dia tak tahu nak guna macam mana pisau tu. Hak kakak tu siap paksa lagi, kakak ambil pisau ni potong bawang, duduk saja anak darah malah kata. Betul tak? Paksa lagi guna pisau, betul tak? Sedangkan pisau tu kita tahu bahaya. So sama dalam konteks hari ni, kita akhlak dan adab tu mesti kita kena tahu, mesti kena amal, mesti kena ada. Sebab tak ada Nabi yang dalam sejarah Nabi tak ada akhlak. Ada kita ada seorang, Ustaz? Ada seorang. Siapa dia? Nabi Musa. Pasal apa? Dia tumbuk seorang orang tu mati. Itu dia mempertahankan diri. Ayat dia kata wa kazahu Musa, dan Nabi Musa tumbuk dia, terak mati. Pertama, menunjukkan kekuatan Nabi Musa. Tumbuk sekali dia mati. Maknanya Nabi Musa ni macam One Punch Man. Tak tahu kakak tak tahu kan anime hari ni? Tak tahu. One Punch Man. Dia power gila, dia tumbuk sekali dia mati orang. So Nabi Musa macam tu. Dia tumbuk kawan tu seorang, terak mati. Tapi dalam tu dah hurai dah balik. Kawan itu dia mai dalam keadaan nak merusuh. Dia mai, dia bergaduh dengan Bani Qibti, Fir'aun, Bani Israel, Nabi Musa punya geng. Gaduh, nampak Nabi Musa mai. Dia kata, "Woi Musa, mai tolong aku." Nabi Musa mai. Tenang. Kawan ni mai nak serang. Dia tumbuk kawan ni. Mempertahankan diri. Boleh dapat lah. Khair. Wallahu ta'ala a'lam. So saya balik kat kakak, akhlak mesti kena ada. Sebab tu Allah bagi tahu Nabi Musa, Allah bagi tahu kat Nabi-Nabi yang lain, mesti kena ada akhlak. Mesti kena ada akhlak. Anak-anak tuan-tuan mesti kaya akan ada akhlak. Okay. Ada satu lagi contoh akhlak, kalau saya boleh bagi Nabi Musa punya cerita je kak. Tuan-tuan tahu kan Nabi Musa bila dia pergi lawan dengan Fir'aun, Fir'aun tak boleh lawan dengan hujah dia apa semua. Fir'aun geram, Fir'aun suruh ahli sihir lawan dengan Nabi Musa. Betul tak? Cerita kita semua sama? Sama. So Nabi Musa kena lawan dengan ahli sihir. Ramai tak? Ramai. Ada kata 70 orang, ada kata 7 orang, ada kata 8 orang. Yang penting ramai, bukan seorang lawan seorang. Ramai. So ahli sihir semua duduk keliling Nabi Musa nak lawan dengan Nabi Musa. Sebelum dia lawan, Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Allah kata apa dekat dalam cerita tu? Ketika dia berkepung Nabi Musa, dia berkata kepada Nabi Musa, faqalu, lupa. Tak keluar diary silap. Qalu ya Musa an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Qalu bal alqu. Dia bertanya kepada Musa, hai Musa, hang nak baling tongkat hang dulu ke? Kami nak baling tali kami. Nabi Musa jawab, hampa baling dululah barang hampa, aku baling tongkat aku kemudian. Soalan, bukankah itu sedang berlaku keadaan genting? Kenapa ahli sihir boleh ditanya pula Nabi Musa, Musa, hang nak baling dulu ke kami? Tunggu apa lagi, tu dah musuh, hang lempar sudah lah. Tak, tanya lu, Musa, hang dulu ke aku dulu? Nabi Musa kata, hampa baling dulu, aku baling kemudian. Maknanya apa? Mereka beradab dengan Nabi Musa. Apa berlaku selepas itu? Bila mereka tengok tongkat Nabi Musa tukar jadi ular, kharru sujada. Mereka semua terus sujud. Siapa buka kunci mereka? Akhlak dan adab tadi. Mereka berakhlak dan beradab dengan Nabi Musa, kunci hati mereka Allah buka. Tengok terus sujud. Ada orang tengok mukjizat tapi tak sujud? Ada. Abu Jahal, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu. Tuan-tuan nampak? Ada orang hati dia keras, bagilah bukti, tak bagi bukti pun dia tak mau. Nabi belah bulan depan Abu Jahal. Abu Jahal tak masuk Islam. Pasal apa? Dia tak ada akhlak dan adab. Pasal apa? Sebab tu anak melakan. Aku nak ikut cakap pasal apa? Nampak? Sedangkan ahli sihir tadi musuh ketat. Sebab sebelum dia nak baling, dia tanya Fir'aun, apa kami akan dapat kalau kami kalahkan Musa? Kalau hampa kalahkan Musa, kami bagi hampa tempat yang paling tinggi. Maka dia nak baling tali tu. Saat lagi bila dia nak baling, dia kata apa? Wa bi'izzati Fir'aun. Dalam Quran sebut wa bi'izzati Fir'aun, dengan kemegahan dan keesaan Fir'aun. Maknanya iman dia macam power. Baling tali depa semua nampak macam ulang. Nabi Musa pun takut mula-mula. Allah kata jangan takut Musa, tengok betul-betul itu tali ke ulang. Nabi Musa tengok, itu tali. Nabi Musa lempak tongkat dia. Falamma alqu fa idza haibalu mu'asiyum taratan ukhra. Bukan salah ayat tu. Wa hiya thu'banu mubin. Apa ayat awal dah? Dan dia bertukar jadi ular besar, mubin, betul punya, daripada sisik, daripada mata, daripada lidah, daripada mulut jadi ular betul. Telan habis tali semua tu. Ahli sihir tengok yang hati depa tadi Fir'aun, terus jadi sujud pada amana bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun.
Ulama kata macam mana mereka boleh tiba-tiba? Ulama kaji. Rupanya ada satu benda kunci awal. Beradab. Mereka beradab dengan Nabi Musa. Musa, hang nak baling dulu ke kami? Hampa baling dulu lah. Macam main acik digan duduk lah. Macam melawak-melawak. Musa, hampa dulu ke kami? Hampa lari luar, kami kejap luar, kami jadi kemudian. Macam tu. Musa siapa baling? Hampa baling dulu, aku baling kemudian. Mereka baling. Nabi Musa balik. Mereka beradab dengan Nabi Musa. Allah buka pintu hati mereka. Dengan apa? Akhlak dan adab. Boleh dapat tak? Cantik. Boleh dapat? Boleh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada? Abang? Video Ustaz tau. Ya. Tak sempat tengok Okey. Mana tengok video je lah. Nampak video Ustaz dah settle. Tak ada hal lain. Tak ada. Video tu pasal kesilapan dalam semayang. Kita jangan buat macam mana ruas dalam semayang. Dalam semayang tu aku dekat lepas tu saya beritahu kita jangan berhenti semayang. Jangan keluar semayang. Abang tanya soalan tinggal lagi 9 minit ni pukul 2. Macam mana ni? Tak boleh. Jawapan dia banyak. Macam mana ni Haji Roslan? Next time kesian lah. Jawab dulu lah. Cuba. Tapi dia panjang. Okey tuan-tuan, ni soalan ni memang soalan ni berat. Saya abang betul. Soalan ni berat. Sebab apa? Benda ni baru bagi kita. Kalau saya abang nanti tuan-tuan terkejut. Tapi sebenarnya benda tu betul. Tuan-tuan dah mengaji dah. Sama aja. Contohnya ialah syarat apa kan? Perkara yang membatalkan semayang. Apa dia perkara membatalkan semayang? Kentut. Berak tak ada lah kan? Berak lah. Tapi berak lah. Mana ada orang semayang berak. Jenuh lah. Kencing boleh jadi. Kencing. Muntah. Lepas tu kita kata perkara batal semayang lagi apa? Bercakap 3 kali, betul? Bercakap lebih daripada ni kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah, saya tengah semayang ni. Memang confirm lah batal ya. Ataupun perbuatan yang menunjukkan komunikasi dengan anak kita duduk mai, kita duduk semayang kat depan meja. Semayang ni kan. Meja sini kiblat kita dulu tu. Anak mai dia duduk tarik tudung meja. Semayang. Tengok anak. Iya kan na'budu. Iya kan nasta'in. Budak tu tengok mak dia ada. Mak dia fikir lah betul kat mak dia. Bersembang dengan anak dalam perbuatan walaupun baca ayat Quran batal, tak boleh. Budak tu duduk mai lagi. Dia dah habis semayang, dia duduk tahiyat akhir, budak duduk mai. Dia geram kat budak tu kata, "At-tahiyyatul mubarakatuh." Tunjuk kat anak lah. Tunjuk kat anak dia. Geram. Dia mau cubit anak dia, getu dengan mak. Dia macam tu. Tak boleh batal. Walaupun semua baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, tak boleh. Batal. Jadi maknanya perkara-perkara tu yang membatalkan sembahyang. Soalan saya, sepanjang tuan-tuan mengaji perkara membatalkan sembahyang dengan saya sama kita mengaji, saya ingat tuan-tuan lah, kalau tertinggal rukun sembahyang, batal tak sembahyang? Tak batal. Tuan-tuan terlupa rukuk, selagi tuan-tuan tak bagi salam, sembahyang tuan-tuan tak batal. Tertinggal rukun dalam semayang tak boleh membatalkan semayang. Jadi jangan berhenti semayang. Kita bila dah semayang, Allah, aku tak rukuk apa. Semayang lain dah. Astaghfirullahalazim. Usalli Allah Akbar, baru semayang lain. Betul tak? Tak boleh begitu. Sebab tu kita buat analisis. Ini benda yang saya buat. Kebanyakan orang yang mana mudah sangat putuskan sembahyang dia, dia tak boleh nak jaga janji dia. Jaga. Orang yang tak jaga semayang, dia tak boleh nak jaga benda-benda lain. Alah, janji dengan Tuhan pun dia boleh putus. Takkan janji nak kahwin dengan perempuan lah, janji perkahwinan lah dengan Tok Kadi saja kita nak jaga. Dengan Tuhan kita tak jaga. Semayang pokok. Semayang pokok. Sebab tu saya beritahu tadi, sejarah ni, hujung kesimpulannya nanti apa dia? Kesimpulannya bila saya nak tutup, saya nak beritahu semayang ni pokok pada semua benda. Saya akan buktikan. Sebab apa? Semua makhluk kena semayang. Semua makhluk. Siapa saya nama dia makhluk, dia mesti kena semayang. Kecuali sekok. Tuan-tuan tahu lah siapa dah abang sekok. Kecuali mereka tu lah. Iblis setan tu lah. Laknatullah tu lah atas mereka tu. Mereka je yang tak. Yang lain semua semayang. Okay, saya nak sambung dulu kata. Jadi, meninggalkan rukun di dalam sembahyang sebelum bagi salam, sembahyang tuan-tuan tak batal. Jangan batalkan sembahyang. Salah. Sebab itu kita ada tertib rukun yang ke-13. Pasal apa? Bila kita tengah semayang, kita terlupa tak mana kita nak tertinggal. Berhenti dulu, relax. Berhenti dulu. Aku tinggal apa tadi? Rukuk rakaat kedua. Lain ni aku rakaat kedua. Aku rakaat ketiga. Apa perlu aku buat? Itu keadaannya. Tertib. Kena tahu apa tertinggal. Nak susun balik. Tengok saya. Sebab tu tertib. Rukun dia duduk di hati. Bukan duduk kat kertas, bukan duduk kat tangan, bukan duduk kat kaki, bukan duduk kat mulut. Tertib duduk kat hati. Pasal bila jadi apa-apa, relax dulu. Apa berlaku? Syarat wajib semayang mesti berakal. Bukan berakal tu makna waras saja. Waras tu makna reti fikir.
Kalau jadi apa-apa, lipan mai. Di tengah semayang, lipan mai. Tak apa, dia lihat aku tengah berdiri. Kalau dia main, aku lompat. Kalau dia main, aku lari ke belakang. Betul lah kalau dia main hang tengah berdiri. Tapi kalau hang sujud, dia patah balik. Dia U-turn main balik. Dia duduk sujud lah. Allah, macam orang nak buat ni. Duduk lari lagu tu. Kau anak main-main nak tengok apa mak duk buat ni. Boleh faham tak? Boleh faham? Dia semayang kena ada akal. Bukan makna ada akal. Itu waras. Bukan waras saja. Maknanya reti fikir. Tu semayang. Okey, patah balik Jadi bila tuan-tuan dah tahu semua tu, saya akan bagi tahu dulu yang pertama. Kenapa isu ni timbul? Rukun, kalau tuan-tuan tinggal, rukun ada 13. Niat, biasanya orang tak tinggal lah. Niat, berdiri, niat, takbiratul ihram, berdiri tegak. Baca surah Fatihah, rukuk, i'tidal. Ni semua ni boleh jadi tertinggal ni. Baca Fatihah.